dan juga anggota rakan kita bersama kita. Abang-abang dah sedia? Lagu dah tukar, lagu Thank You Allah. Awal tadi kita rancangkan yang lain. Kita merancang Allah menentukan Thank You Allah. Silakan. Cek, 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, saya datang sini pun nak belajar ya. Tak babu ni paksa pula. Saya dengan babu ni sebenarnya satu sekolah di Johor Bahru, Sekolah Tasik Utara. Kami rival ni, rival dalam bola sepak. Okey, kita cuba menceriakan suasana yang untuk penutup ni dengan lagu kesyukuran kepada Allah, iaitu Thank You Allah. Bismillah. Kau boleh nyanyi sekali ya?
I pray to you and sing thank you. Thank you Allah. Thank you Allah. Say thank you Allah. Thank you Allah. In the night or in the day, every morning after praying, don't forget to say thank you Allah. Every time remember Allah, those most must thank you Allah. Say thank you Allah. 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 Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Hari ini hari Sabtu, hari untuk kita relax. Tapi untuk orang yang buat training, hari ini hari yang paling banyak yang kita nak buat, right? Yang kita sentiasa like orang training lah. Orang training macam Abang Abu pun ada juga bidang training kan. Jadi bidang training ni hari Sabtu, hari Ahad ni adalah hari yang paling macam sibuk sangat. Dan bagi orang yang bekerja di Sabtu dan hari Ahad adalah juga hari yang sibuk kerana mereka juga ada banyak benda-benda yang perlu dilakukan, sama ada di rumah, kadang-kadang nak pergi jemputan, nak jumpa orang, atau tu nak kena pergi seminar ni. Itulah dia. Jadi hari ini di Singapura nampaknya keadaan Alhamdulillah cerah, dan sebentar lagi pukul 10 saya akan keluar kerana ada meeting pula hari ini. Alright, hari ini dah ada meeting, dah mula sekarang ni kan. Bila dah dibenarkan untuk kita keluar, macam-macam meeting. Tapi apa-apa pun, ya, kita akan teruskan juga. Saya pula duk seronok dengan apa yang sedang berlaku dalam masa COVID ni. Memang seronok sangat sebab kita ni, dengan COVID kita telah mengaktifkan kepala otak kita ni supaya menggunakan teknologi dengan begitu meluas. Hari ini Alhamdulillah, dengan teknologi ni dapat kita banyak buat benda-benda yang sebelum ni tak terfikir. Sebelum ni kita macam tak merancang benda ni. Tapi dengan COVID, Alhamdulillah, kita mula melihat betapa dengan apa yang kita ada, dengan apa teknologi yang kita ada ni, masih boleh dapat melakukan apa yang sebelum ni kita hanya melakukan secara offline. Hari ini dengan teknologi yang ada di depan mata kita ni, kita boleh membantu ramai orang di luar sana. Ramai orang yang memerlukan banyak perkara-perkara yang mungkin kita ada. Dengan wadah teknologi, dengan wadah FB Live, dengan wadah streaming, dengan Zoom dan sebagainya, kita dapat membantu ramai orang. Ya Allah, itulah yang buat saya macam teruja. Setiap kali pagi je saya dah teruja, sebab saya tahu hari ini saya dapat membantu ramai orang. Saya tahu hari ini saya dapat buat kebaikan yang luar biasa dengan menggunakan teknologi. Tak perlu keluar rumah untuk buat baik sekarang. Tak perlu keluar rumah, tak perlu nak buat apa untuk baik sekarang. Duduk dekat sini, tengok video ni. Kita buat live dan kita boleh membantu ramai orang. Walaupun 8,000 orang sedang menonton hari ini, right? 8,000 orang kita boleh bantu pada hari ini. Mungkin 9,000, 10,000, 13,000, 20,000, dan ramai orang yang kita boleh bantu hanya dengan duduk dekat depan komputer awak, tekan live tu dan terus buat. Alright? Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anda yang berada bersama dengan Abang Abu. Mudah-mudahan kehadiran anda akan Allah rahmati, kehadiran anda Allah akan berkati. Mudah-mudahan segala ilmu yang kita akan sama-sama kongsi akan memberi manfaat yang luar biasa, dan seterusnya membuka pelbagai lembaran baru dalam kehidupan anda untuk mencapai kejayaan dunia dan juga kejayaan akhirat. Hari ini dalam ilmu wang dunia akhirat bersama dengan Abang Abu, setiap pagi 9 hingga 10 pagi di Abang Abu Mekanik Wang. Anda boleh subscribe, dan anda juga boleh share kepada ramai member-member anda. Apa kata yang 10 orang ataupun 10,000 orang ni mula kita kata orang tu beristighfar dengan share. Saya nak semua yang anda ada ni hanya tekan 1 atau 2 share, kita sudah ada 20 lebih share, right? Sebab sebelum saya nak mula, memang itulah yang saya nak ajar juga.
kita buat istighfar. Istighfar kita berlainan sikit. Istighfar kita adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Maulana Muhammad. Kita mulakan dengan selawat dan Astaghfirullahalazim, 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Alright, kita dah beristighfar. Lepas tu apa kita buat? Kita pun tekan love. Sebab abang-abang ni kan orang gila love. Jadi awak tekan love. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tekan banyak-banyak biar dia love. Alhamdulillah, dah lebih 1000 lebih. Hari ni luar biasa babe, 1000 lebih sebelum saya kita belum start. Saya sendiri belum tekan kan, dah dapat 1000 lebih. Terima kasihlah kepada adik-beradik, abang-abu yang saya rasa memang awak tahu sangat apa yang abang nak pagi-pagi ni. Iaitu dua benda yang saya selalu nak setiap pagi adalah satu, tekan love, dan satu, tanya soalan. Sebab tanpa soalan saya macam susah nak bergerak ke depan. Jadi saya perlukan soalan untuk ungkitkan balik semangat untuk kita terus dapat menjawab soalan-soalan anda. Hari ini saya akan berada di Arab Street, Singapura. Jadi siapa-siapa yang orang Singapura, kalau ingin bersama dengan Abu untuk kita berada dalam pukul 12 11 tu saya ada rakaman. Selepas pukul 12 saya akan berada di Victoria. Bertemu dengan adik-adik juga di sana, insya-Allah. Bagi anda yang mungkin berada di Singapura, kalau berada di kawasan-kawasan Arab Street tu, bolehlah kita bersembang, berjumpa. Ini untuk orang Singapura je lah kan. Orang Malaysia insya-Allah bila kita ada kat Malaysia nanti, saya buat program-program tu turun-turun lah insya-Allah. Dan kita nak tengok siapa yang sudah ada pada hari ini. Kita ada Mazli, dia cakap Mazli, salam abang handsome, dia cakap. Allahu Akbar. Bila kita dengar handsome juga, kita segala puji-pujian tu hanya untuk Allah dan kita bagi tepukan untuk dia. Dan Abu Hanifah, Assalamualaikum dan tahniah saya nak ucapkan kepada anak muda ni. Anak muda ni dia nak berjaya, dan akhirnya semalam dia ada join program Abang Abu iaitu Sales Challenge. Dan dia tanya saya, Abang Abu boleh ke saya ni pelajar, saya ni student, boleh ke saya berjaya? Abang Abu cakap insya-Allah. Sebab Abang Abu pun pada permulaan saya mula menjual dan menjana pendapatan ketika umur sangat muda, right? Jadi pastinya boleh, insya-Allah Abang Abu akan berada di situ setiap hari dalam 21 hari ni, membimbing Abu Hanifah untuk menjadi seorang yang sangat-sangat luar biasa, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah akan perbanyakkan rezeki, mempermudahkan untuk Abu Hanifah mencapai kejayaan dan rezekinya, insya-Allah. Alright, kita ada menu juga sudah pun sign up, saya rasa sudah pun sign up untuk Sales Challenge. Dan dia menu adalah babe, menu babe. Lu sama gua percaya lah, kita menu lah babe. Alright, aku pun menu mana baju aku ada macam-macam menu ni. Aku punya kitchen pun anak aku dah sebat. Dia ada jam, dulu ada jam menu macam-macam lah saya ada. Alright, best. Jadi kita berikan tepukan kepada Mamu. Menu. Saya first tengok tu ingat Mamu macam tu, right? Okey, kita ada juga adik-beradik kita Suhaimi yang juga pun sudah pun join Sales Challenge. Nampaknya 3 orang. Mazli je belum tau. Mazli belum join, right? Yang lain ni 3 dah join, alhamdulillah. Kak Nita saya tak tahu dah join ke belum, tapi insya-Allah line kurang cantik pagi ni, tapi puas nak tengok muka AA yang kacak. Allahu Akbar. Kita bagi tepukan kepada Kak Nita yang cakap aku ni kacak. Allahu Akbar. Segala pujian pada kau ya Allah. Alright. Kita ni suara pun sangkut-sangkut. Alright, okey, tak apa. Kadang-kadang kita terpaksa bertabah dalam kita menerima kebaikan dan memberi kebaikan. Ujian akan pasti datang untuk bukan menguji diri kita. Adakah kita ni sabar? Adakah kita betul-betul inginkan apa yang kita nak? Jadi kita sabar. Walaupun benda tu dia mengacau kita tau. Kadang-kadang kenapa tau dia kacau? Dia nak uji kita, dan mungkin apa yang kita nak tu ada selepas kita letak. Lepas kita letak tahu tak dengar, maka bahasa itulah benda yang kita betul-betul mengharapkan tu dikeluar pula daripada penceramah ke daripada apa sajalah kan. Jadi kadang-kadang kita memang perlulah right, kita perlu. Alright, kerja bro, lama kerja, memanglah semua orang kerja bro. Kita pun kerja bro, right, tapi tak apalah kan, insya-Allah kita doakan. Sebab jangan kita rasa macam kerja kita macam mengeluh pula. Jangan, aku kerja lah bro, aku happy babe, aku dah kerja. Sebab ramai orang kat luar tak ada kerja. Alright, jadi itulah yang patut kita tingkatkan dalam diri kita, sentiasa dalam keadaan yang berceria, sentiasa dalam keadaan yang sangat ceria. Ceria sentiasa walaupun apa pun berlaku, right? Hari ni aku juga baca
beberapa benda lah, like ustaz aku pun cerita kan, Arab Street exact place adalah Victoria. Kita ada adik-beradik kita dalam dalam digital product challenge pun akan berada sama. Razif saya ingat akan ada, dia nak jumpa. Jadi saya memang dah ada kat situ untuk shooting. Hari ni kita ada sedikit shooting dan saya ada kat situ, dan lepas tu saya terus ada dekat situ, dan saya akan buat pukul 12 punya live, mungkin saya berada di sana. Kita buat daripada Singapura, Victoria Street pula, Victory sebelah Zamzam tu. Alright, itu yang kita akan buat. Okey, apa kata kita mulakan dengan soalan, dan hari ini adalah hari yang saya masih lagi berbincang mengenai mencari ataupun mendapatkan khidmat penasihat yang terbaik untuk kita. Siapakah penasihat ataupun apakah kaedah-kaedah untuk kita melihat supaya penasihat kita tu memang orang yang kita boleh percaya, orang yang boleh kita berikan serahkan tanggungjawab, orang yang boleh kita bagi duit kat dia, so dia uruskan dan sebagainya. Macam mana kita nak, so kita dah bagi sekurang-kurangnya 3, dalam 2 hari saya bagi 3, dan hari ni saya kena bagi 4. Saya akan bagi yang nombor 4. Apakah lagi kriteria, apakah yang patutnya kita cari dalam seseorang yang kita nak serahkan tanggungjawab untuk menjaga kewangan kita, right? Sebab zaman-zaman sekarang ni banyak scammer. Jadi sebab tu kita tahu benda-benda ni, kau faham tak? Clear tak? Sebab tu Abang Abu nak share dengan korang. Jadi dengar, tengok sebelah ada tak orang-orang scammer kan? Ada. Jadi kita boleh cerita pasal dia orang. Kita bukan mengumpat tau. Kita bukan mengumpat pakai scammer. Kita nak bagi tahu jangan terlibat, jangan terperdaya dengan scammer-scammer ni, alright? Okey, kita ada juga. Marilah kita belajar sifat-sifat Tuan Penasihat Siddiq Sigaraga agar dapat menghindari beliau. Alright, okey. Apa yang kita nak tunjukkan ataupun nombor 4 ni, apa yang perlu kita lihat adalah dari segi penasihat tu sendiri. Apakah pemahaman ataupun ilmu yang dia ada, training yang dia pernah pergi, skill yang dia ada, dan juga the experience ataupun pengalaman. Jadi bukan semua orang akan ada benda-benda ni, tapi kita boleh berikan sedikit kata orang, inilah yang patut kita tengok, alright? Dan contohnya orang yang melabur dalam saham, tak guna dia ada ilmu je, dia kena ada pengalaman. Alright, kalau dia ada ilmu je mungkin tak cukup. Sebab apa saya cakap dulu, saya dulu jadi seorang pelabur tau. Saya bukan jadi advisor, saya bukan jadi broker dulu. Saya sebenarnya main saham. Saya mula involve dalam saham. Masa tu baru setahun 2 tahun lebih, dan masa itulah saya baru sedar, walaupun orang ingat aku dah terror tau. Masa tu saya walaupun saya belum jadi broker, saya selalu diminta nasihat. Nak yang minta nasihat yang awak kan bangsa lain tau, bangsa Cina di Singapura, dia minta nasihat kat Abang Abu. Sebab Abang Abu masa tu umur dalam 19 lebih 20 lah dekat situ. Saya ada desktop dan saya akan bermain saham di situ. Jadi diorang ni kerja dekat di Tanjung Pagar MRT. Diorang ni immigration officers dan sebagainya. Selalunya diorang datang kat Abang Abu, dia cakap, Abu, can you check for me this? Abu, can you check for me this? Dekat situ saya dapat tahu banyak mengenai benda tu. Tapi masa tu kita belum ada pengalaman. Sebab apa yang berlaku pada tahun yang selepas tu, ada satu crash tau, 1997 ada satu crash yang luar biasa. Sebelum tu sebenarnya 80 lebih pun ada satu crash. Masa tu 91 something like that, yang satu crash yang besar juga berlaku, di mana kat situlah saya baru macam sedar betapa pentingnya belajar pasal benda ni. Dan barulah saya apply jadi seorang stockbroker, sambil saya sebenarnya nak memahami benda tu, sambil saya masih melakukan trading dan sebagainya. Jadi pada saya pengalaman tu penting. Kalau tak ada pengalaman memang susah kita nak percaya. Jadi jangan hanya kerana mereka tu baru balik belajar daripada mana-mana, kita terus nak percaya ataupun bagikan kepercayaan keseluruhan kepada mereka. Sebab benda ni sangat penting, alright? Kalau kita tengok ramai orang tak ditrain untuk mendapatkan pengalaman. Kalau kita tengok ramai yang datang mengajak kita melabur, sebenarnya mereka tidak mempunyai pengalaman. Kerana mereka hanya diberikan ilmu pengetahuan ataupun diberikan apa kata orang tu, it's not ilmu pengetahuan, diorang diberikan sales punya teknik.
parent company diorang, kan dia disuruh jual macam dia tak ada mengenai dia tak tahu pasal-pasal pengalaman pelaburan, sebaliknya dia orang lebih sales. Jadi itulah yang sebenarnya menjadikan ramai orang ni yang sebenarnya bukan mempunyai pengalaman, tapi mereka menggunakan pemahaman daripada buat sale. Jadi sebab itulah kalau kita silap 75% daripada apa yang kita patutnya dapat akan hilang dengan begitu saja. Sebab diorang ni bukan orang jahat, tapi diorang ni bukan bad lah. They are not bad people, but they just give bad advices. Itu saja. Diorang bukan bad people. So sebab itulah kita tak akan faham selagi seorang tu kalau kita tak berada di tempat orang tu, kita memang tak akan faham. Sebab tu pada saya, orang yang sangat bagus adalah orang yang memahami kedudukan tu. Lebih-lebih lagi kalau dia pernah mengalami ataupun melalui perkara yang sama. Mungkin dia pernah melalui perkara yang sama, tapi dengan apa yang dia buat, dia berjaya mencapai suatu keadaan. Jadi itulah yang perlu kita terima. Jadi experience ni adalah sangat penting, sangat penting untuk seseorang tu menjadi seorang financial planner yang baik. Jadi itulah yang saya nak bagi. Mungkin ada yang macam rasa macam tak best kan, tapi itulah sebenarnya. Jadi training tu kita kena tengok. Dan seterusnya, nombor 4 yang saya rasa hari ni saya nak bagi juga, sebab selepas ni saya nak keluar. Yang ni pula saya rasa nombor 5 ataupun dalam set yang Abang Abu macam plan tu. Nombor 5 adalah kita kena tengok adakah apa yang dia cakap tu telah dilakukan, alright, di beberapa market. Contohnya bukan hanya satu market tau, tapi ada tak apa yang dia bagi tahu ni dia boleh digunakan masa ekonomi baik, masa ekonomi kurang baik, masa dilanda satu krisis. Ada tak apa yang diorang bagi tu boleh sebenarnya melalui benda-benda ni. Itu juga perlu kita tengok, sebab kadang-kadang di zaman yang baik, kalau dinasihatkan memang semuanya baik, tapi bolehkah kebaikan tu diteruskan bila zaman tu tak best ataupun ekonomi kita jatuh dan sebagainya. Jadi pada Abang Abu, benda ni sangat penting untuk kita pastikan, alright. Jadi jangan terus membeli kerana kita ditunjukkan apa yang sedang berlaku pada hari ini ataupun pada saat tengah everything bagus. Kita nak tengok juga apa yang sebenarnya berlaku dalam masa dulu tu. Ini yang pentingnya sejarah kan. Kita kena tengok balik sejarah dia macam mana. Oh, macam ni. Tak berlaku benda ni, okey lah. Kalau sekarang berlaku, boleh tak dia bertahan dan sebagainya. Jadi itulah yang juga kita nak pastikan dalam dalam sifat seorang yang seorang yang boleh memberikan nasihat yang baik untuk kita. Jadi itu sedikit sebanyak saya nak macam kongsikan sebelum saya nak buka kata orang tu soalan-soalan yang mungkin anda boleh tanya Abang Abu. Sebab hari ni very simple saja. Dia kalau tengok balik kan, apa yang Abang Abu cakap dia lebih kurang berulang balik. Sebab itulah yang saya nak tekankan. Walaupun kita cakap, tapi dia ada sikit je perubahan, tapi sebenarnya dia konteks dia yang sama. Hari ni saya cerita pasal pengalaman training diorang, right? Diorang ni training dia macam mana, pengalaman dia macam mana, knowledge dia macam mana. Ada tak diorang ni memang mempunyai knowledge dalam benda yang dia kongsikan. Benda-benda ni perlu kita ambil tahu. Sebab apa tahu, kita nak bagi duit kita. Kita bukan bagi masa je, kita bagi duit tau. Dan duit ni kalau kita tak betul-betul bagi, habis kita. Sebab tu bertanggungjawab ni bukan hanya kita bertanggungjawab dalam kita berbelanja dan sebagainya. Bertanggungjawab juga adalah kita membuat kajian sebelum kita melakukan apa-apa. Jadi kita bukan bersangka buruk dengan seseorang yang datang untuk menjual ataupun memberikan kita pandangan dan nasihat, tapi kita nak mengambil sikap tanggungjawab. Sebab Allah cakap bertanggungjawab dalam segala benda yang kita lakukan. Sebab tu disuruh kita buat perjanjian. Ramai kita tak buat perjanjian, kita pinjam duit, kita bayar duit, kita tak ada perjanjian. Sebab tu perjanjian adalah satu benda yang ditekankan oleh dalam Islam sendiri. Bila kita berada trading, kita ada bertukar-tukar trading ataupun kita tukar barang, kita buat perjanjian, maka perlu ditulis. Walaupun mereka itu adalah keluarga, adik-beradik sendiri, semua ni perlu kita beri perhatian. Apatah lagi bila kita nak memberikan duit kita pada seseorang yang mungkin baru kita kenal ataupun baru kita tahu atas nama penasihat dan sebagainya. Kita perlu membuat satu kajian yang betul. Sebab tu jangan lupalah saya nak jemput juga anda semua ni besok, sebenarnya pukul 10 pagi. Besok 9 mungkin saya masih lagi buat benda ni, tapi 10 kita terus masuk ke Zoom
di mana saya akan membuat satu pelancaran program online Abang Abu, School of Financial, iaitu SOF lah dia punya, School of Financial Freedom. Alright, ini adalah program online yang saya rasa memang best gila lah, insyaAllah memang best gila, sebab buktinya adalah sebelum dia jadi online, dia dah di-tested, alright, dalam secara offline dah tested dan dia mempunyai flying colours. Alright, flying colours ni dia punya hasil dia sangat best, 80 lebih peratus yang mencapai kejayaan-kejayaan yang telah ditetapkan dalam program tu, insyaAllah. Jadi benda tu lah yang saya bawa dekat sini. Saya nak launch besok, nak bagi tahu, tapi kita bukan start besok yang kita launch. Jadi anda semua boleh datang untuk bersama-sama dengar, tengok apa, mungkin bagi pandangan awak pada Abang Abu, supaya saya boleh menjadikan benda tu lebih efektif, lebih membantu. Sebab sasaran Abang Abu adalah untuk mencapai 100,000 orang menerusi program ni mencapai financial independent. Alright, itu saya punya sasaran dalam masa 3 tahun saya letakkan sasaran ni, dan insyaAllah kerana online benda tu sangat possible untuk kita lakukan, tapi saya perlukan bantuan. Alright, bantuan daripada semua adik-beradik, bantuan daripada yang mendengar, yang melihat. Tengok bantuan ni macam mana, just share je. Kadang-kadang bikin watch party Abang Abu punya program ni kan membantu Abang Abu dalam kita nak menyampaikan benda ni, dan tanpa awak sedar awak juga dapat pahala. Bukan kalau lah, saya yakin lah benda yang saya cakap ni insyaAllah dia akan memberikan banyak beri pelajaran kepada ramai orang di sana. Assalamualaikum, selamat pagi AA yang sweet dan always handsome. Kita bagi tepukan lah. Alright, yes, SOF akan bermula esok. Esok adalah hari SOF, jadi anda semua pukul 10 pagi Abang Abu kalau boleh 10 pagi tu kita dah berada di Zoom, dan kita akan buat dalam Zoom je secara apa ni kata orang tu, benda ni saya buat secara Zoom untuk yang nak datang lah program ni kan. Tapi besok adalah hari pelancaran. Abang Abu nak melancarkan benda ni. Hari pelancaran, kita melancarkan benda ni supaya ramai orang akan mula mendapat manfaat daripada program yang akan. Alright, yes. Dia memerlukan dia cakap. Alright, ni soft. Alright, soft ni kita besok Zoom webinar. Alright, besok pun saya akan bagi link Zoom dia juga. Jadi pagi siapa yang datang tu dia boleh terus masuk. Dan saya juga dah hantar kepada ramai orang yang actually ada dalam group untuk dapatkan benda ni. Jadi jangan lupa besok kita akan sama-sama dalam program ni insyaAllah. Jadi ada tak soalan-soalan yang mungkin anda nak tanya sebelum Abang Abu akan hari ni saya akan keluar untuk beberapa perkara insyaAllah. SOF ni Schools of Financial Freedom. Alright, okay. Assalamualaikum AA Nazri, Abang Nazri apa khabar? Alright, jom. Alright, okay. So ajaklah semua member-member, dia kenalan, tak kisahlah dia orang apa situasi keadaan mereka, ajak saja. Mungkin di situ mereka dapat some kesedaran ataupun some ilham, some benda kan. Kita tak tahu. Jadi sebarkan benda ni, insyaAllah esok saya akan bersama dengan anda di sini, dan lepas tu terus pukul 10 kita akan start kita punya Zoom majlis pelancaran. Dia bukan majlis yang grand-grand Abang Abu juga yang actually akan ceritakan sikit benda tu, dan apa yang kita dapat, apa yang kita belajar, apa modul dia. Lepas tu kita ada soal jawab dan sebagainya, right? Jadi ambil masa 10 hingga 12, 2 jam kita akan berbincang. Kita akan juga dapat banyak input-input yang menarik daripada Abang Abu insyaAllah esok. Alright, jadi itu sajalah untuk hari ini saya rasa daripada Abang Abu, tapi saya masih buka peluang untuk anda tanya apa-apa soalan. Selamat pagi Rosli Arsyad. Alright, selamat pagi. Alright, tanyalah apa-apa soalan sebelum kita tamatkan kita punya sesi pada hari ini. Ringkas saja 45 minit insyaAllah kita akan tamatkan, sebab pukul 11 saya perlu berada di Arab Street. Kalau tempat Abang Abu ke Arab Street dalam setengah jam macam tu lah kan, setengah jam macam tu. So saya perlu buat persiapan untuk ke sana, dan tengah hari ni insyaAllah kalau diizinkan Allah SWT kita akan buat live daripada sana dalam segmen ABC Show. Right, ABC Show hari ni kita akan buat daripada sana.
Okey, apa soalan lain yang ada? Kalau tak ada soalan, saya terpaksa habiskan lah. Kalau tak ada soalan, saya nak anda tanya soalan. Kalau ada soalan, dipersilakan apa-apa saja mengenai kewangan, apa benda yang nak tanya. Hari ni hari Sabtu, kita santai-santai sikit. Alright, hari Sabtu kita santai-santai dan kita boleh tanya-tanya soalan. Dan Abang Abu dah bagi dah hari ini punya topik hari ini adalah mencari penasihat kewangan yang sangat sesuai untuk diri kita. Hari ini adalah yang keempat. Kalau kita tengok balik apa yang Abang Abu cerita, dia lebih kurang dia berkisar kat sana juga. Sebab benda tu adalah benda yang saya rasa paling penting dan paling perlu untuk seseorang penasihat kewangan. Perlu ada untuk dia boleh memberi nasihat pada orang-orang yang akan menyerahkan banyak tanggungjawab ke atas mereka. Jadi jangan ingat kerja penasihat ni sebagai macam kita menasihat. Itu adalah amanah tau. Kalau awak salah beri nasihat, awak kena tangguh. Kalau awak menipu dalam beri nasihat, awak kena tangguh. Jadi benda tu sangat-sangat penting. Jadi sebab itulah sebagai seorang penasihat, dia adalah amanah yang telah diberikan untuk anda untuk memberikan terbaik. Jangan sedikit pun ingat menipu. Jangan buat sesuatu kerana awak nak dapat komisen. Sebaliknya awak buat sebenar-benarnya kerana dia boleh membantu orang tu, right? Okey, insyaAllah. Wah tak sabar untuk esok. Sebab belajar financial dengan ibu-ibu ni bukan saja buat duit, belajar ilmu akhirat juga. Allahu Akbar, amin. Segala pujian untuk Allah saja. Alright. Okey, memang banyaklah kita akan cerita benda-benda macam tu. InsyaAllah dalam satu sesi nanti saya akan bawa juga ustaz saya untuk berkongsi sikit. Biar dia kongsi sikit mengenai something yang deep jugalah untuk anda. Alright, saya akan bawa juga ustaz dalam satu sesi. Dalam satu sesi kita akan bawa supaya kita ni mempunyai satu kata orang tu tujuan yang betul. Satu tujuan yang betul dalam kita mencapai kekayaan. Alright, so saya akan bawa ustaz tu untuk kita sama-sama belajar benda tu, right? Ni akan berlaku dalam sesi orientation. Jadi siapa yang dah daftar nanti dia dapatlah dalam sesi orientation, insya-Allah. Okey. So, kalau tak ada, saya masih tengok tak ada. Kalau tak ada, insyaAllah kita habiskan di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok-besok, jangan lupa untuk bertemu dengan Abang Abu esok. Pukul 10 pagi, kita ada sesi pelancaran School of Financial Freedom yang pertama sekali saya buat. Saya perlukan sokongan anda, saya perlukan doa anda, saya perlukan support anda, right? Untuk kita menjayakan benda ni. Mudah-mudahan dia akan dirahmati dan diberkati kerana tujuan saya sangat clear, sangat jelas dalam kita memulakan produk ni, insya-Allah. Alright? Terbuka kepada semua. Alright, semua orang. Dia terbuka kepada semua orang. School of Financial Freedom terbuka untuk semua orang yang berhajat, yang nak menjadikan diri mereka ni financially independent. Alright? Jadi esok semua orang boleh datang untuk mereka mendengar secara live daripada Abang Abu di Zoom. Kita tak buat dekat Facebook, kita buat kat Zoom supaya semua orang tu dapat berinteraksi dengan Abang Abu, insya-Allah. Alright? So itu saja. Dapatkan detail dekat saya punya Facebook. Alright, saya akan letakkan banyak dalam Facebook saya supaya esok kita dapat bertemu dengan ramai orang, insya-Allah. So itu saja daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best